Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ni hujan rahmat lah. Hari ni kita nak masak kambing stew ataupun lamb stew pasal petani insya-Allah dalam tengah hari ni kita ada sedikit jamuan dengan petua-petua kita dekat gerai Pak Yop. So saya punya part lebih kepada masak stew. Diorang ada yang masak nasi Arab, ada yang buat ayam bakar. So part saya kambing stew. So kita akan tunjuk Okey, kalau tengok hari ni memang hujan tapi gerimis lah, boleh lah. Okey, alright. So ni dapur ni kita baru test kan. Okey, so saya biarkan api tu hidup dulu. Ini kambing lebih kurang dalam 4 kilo. So untuk langkah keselamatan, saya rebuskan dulu berbanding kalau kata kita nak biar tu. So saya rebuskan dulu. Nanti saya masukkan dalam rebusan pun saya ada masukkan sedikit herba lah. So saya akan tunjuk bahan-bahan yang kita akan pakai. Ini rosemary, bay leaf pun kita akan pakai, oregano pun kita pakai, ladi hitam pun kita, halia pun kita pakai. Cuma dalam rebusan saya akan gunakan, saya masukkan halia sedikit dan juga rosemary. Cuma saya nak tunjuk itu rosemary yang telah dikeringkan. Cuma untuk rebusan ni saya akan gunakan yang segarnya lah. So kita akan petik dari sini dan kita akan masukkan dalam kuali kita lah. Yang ni lebih kurang daging lebih kurang dalam 4 kilo. Right, so ni kita hiris sikit kita punya halia. Lepas tu kita ambil belimbing kita. Kita juga ada kita punya rosemary segar dia. Dan belimbing tu nampak senang je pasal kat rumah ni ada belimbing. So kita ambil. Okey, kemudian masuk je. Alright. So masuk itu. Kemudian boleh gaul lah. Okey. Dan biarkan dia apa ni lah, orang kata rebus sekali dengan daging. Kenapa kita rebus awal? Pasal daging ni banyak. So kita bimbang dalam proses kalau kata kita masak kita tak rebus dulu, takut nanti ada liat ataupun ada yang kurang masak. Untuk kita punya bahan-bahan yang ni antara yang kita akan gunakan. Cuma nanti dekat video nanti saya akan tunjukkan sukatan untuk sekilo lah lebih kurang. Pasal kalau kata tidak nanti you all pening cuma kita kategorikan ada yang bahan A, bahan B, bahan C lah. Okey, so ni bahan A. Bahan A first ni kita kena ada ni bawang putih, lepas tu halia, lepas tu juga 4 sekawan. 4 sekawan tu apa dia? Ni buah pelaga, bunga lawang, bunga cengkeh, kayu manis. So yang ni agak-agak lah. Okey, alright. So yang ni bahan A. Ini untuk bahan B Bahan B kita ada potatoes kita ada kita punya carrot. Semua potato dengan carrot terpulang lah. Maksudnya kalau kata buat banyak boleh, tak banyak buat sikit boleh. Lepas tu pati tomato ataupun tomato puri. Tomato puri ni biasa jual dalam tin. Paket pun ada tapi paket ni jarang kita jumpa Lepas tu lagi satu bawang lah. So ini kita ambil jumlah untuk 4 kilo. Cuma nanti dalam dish nanti saya akan tunjukkan untuk sekilo punya lah. Okay. Yang ni kita kategorikan untuk bahan B. Untuk bahan C ni lebih pada sebenarnya untuk orang kata untuk tambahan lah. Yang tu others lah. You all boleh tambah ikut sukaan lah nanti. Itu adjust daripada awal pun ada kita guna, daripada akhir pun kita guna. Antara garam, cukup rasa, Maggi pun boleh, gula, ladi hitam, rosemary, bay leaf, oregano. Lepas tu kita ada sos tomato, kita ada palm sauce buah palm. Lepas tu tepung jagung dan juga tomato. Okey, so bahan-bahan ni kita potong lah ikut kesesuaian. Okey, alright, kejap lagi saya tunjuk. Okey, so daging tadi kita dah rebus so nampak dia dah lembut dah. Okey, untuk proses kita punya kita buat kuah dia, kuah sos apa semua dalam proses. Cuma sebelum tu kita nak tapis. Tapis ni pasal kita nak ambil kuah dia. So daging ni kita akan masukkan kemudian balik. Okey. So kambing tu kita dah asingkan. Ni kuah dia kita simpan untuk kita masukkan dalam kuah kita yang tadi air rebusan. Kemudian ni kita nak tumis bahan-bahan kita, masukkan minyak. So biar panas dulu. Okey, so bila minyak dah panas, yang bahan A tadi masukkan dulu. Bawang. Okay, kemudian bolehlah kacau biar kering lama biar dia garing sikit Ni kenapa banyak pasal kita buat untuk daging 4 kilo lah. So nanti dalam list nanti step sama. Cuma dari segi bahan nanti saya bagi bahan untuk list untuk 1 kilo lah. Masakan 1 kilo. Tadi bahan-bahan A dia nanti tengok balik pastikan faham bahan-bahan A tu apa. Ni boleh kalau kata nak biar garing pun boleh. Kalau kata macam ni pun boleh. Dah boleh masukkan dia punya kuah air rebusan tadi lah. Tapi macam saya nak biarkan garing lah. Biar ada pahit-pahit sikit lah. Step yang kita pakai sikit pun cukup So macam ni.
Lepas dah apa ni, sudah orang kata dah tumis kita punya bahan-bahan A tadi tu, baru masukkan daging kambing. Yang ni masukkan daging kambing mentah pun tak apa So cuma saya rebus daripada awal macam saya cakap lah, untuk mengelakkan maksudnya daripada dia jadi apa ni lah, sama ada mentah lah pasal kita masak banyak Kemudian kuah ni boleh ambil berperingkat, masukkan sikit-sikit. Okey, alright, so kejap lagi saya tunjuk. Okey, so air daripada sini dari rebusan tadi kita dah masukkan dalam ni. So boleh gaul. Kemudian biarkan dululah. Okey, kejap lagi baru kita masukkan bahan-bahan lain, termasuk bahan-bahan B. Okey, Muaz. Hai, jangan lupa subscribe, like dan share and comment. So untuk bahan B, carrot kita, kita punya apa ni, potatoes kita. Yang ni tomato puri saya masukkan 2 paket tadi. Lepas tu bay leaf, garam dengan cukup rasa. So untuk memudahkan kita siapkan cukup rasa ni tak satu je dulu. Nanti kemudian di akhir nanti boleh tambah agak. Untuk garam ni pun boleh masukkan satu dulu pasal kita dah macam rempah ada Cuma okey, bay leaf ni boleh ambil dalam 10 ke 14 keping tu lah. Okey. So yang ni kita letak bawah, kejap lagi cuma kita mix je. Masukkan dalam kita punya kuali. So seterusnya masukkan kita punya carrot dengan juga kita punya kentang. Okey. Kemudian bay leaf tadi kita dah campur dengan chicken stock dengan garam. Okey, so bukan chicken stock saja, sedap cukup rasa. Kemudian tomato puri kita masukkan dalam 2 paket. Alright. So gaul lah. So inilah rupa dia dah mula ke merah-merahan orange macam tu kan. Selepas kita dah gaul dengan bahan-bahan B. So biar dulu bagi kita punya kentang dengan kita punya carrot ni empuk dulu. Kemudian kita masukkan bahan C lah. Bahan C ni dia terpulang lah. Dia boleh add on apa-apa yang kita rasa sesuai lah dengan cita rasa kita. Okay, alright. So sebelum kita siapkan bahan C kita masukkan sos tomato, kita masukkan plum sauce kita. So kita gaul dulu. Tak apa, ambil masa sikit bagi kita punya kentang dan kita punya carrot tu lembut. So lebih kurang itulah. Okay, alright Muaz. Jangan lupa subscribe, like dan share and comment di bawah. Alright, so bahan C bahan C ni dia terpulang lah. Kejap Mas. Yang ni kita punya sistem baru sampai, baru bangun tidur. Okay, so bahan C ni, yang ni 2 mangkuk tomato sauce. Yang ni ikut cita rasa lah. Ni plum sauce Plum sauce boleh cari, tak banyak kedai jual tapi boleh cari ada jual. Pasar besar ada jual. Tomato kita, garam dan cukup rasa tadi. Untuk yang bahan B tadi kita dah masukkan kali. Cuma nanti terpulang ikut cita rasa lah. Last kali boleh ejar lah. Kalau nak masin boleh tambah masin. Cuma bila nak pedas, saya tak guna cili saya gunakan ladi hitam. Mah masukkan dalam 5. So, ladi hitam ni kita tak beli yang serbuk sebab yang serbuk tu kadang ada campuran, dia jadi masin lebih. So kita masuk dalam ni. Kemudian kita akan blend sekali lah. Kalau nak pedas banyak boleh tambah, kita tambah lagi Mas. Okay, so yang ni oregano ni pun boleh masukkan sekali dengan kita punya ni lah ladi hitam tadi. Lepas tu kita blend, kita masukkan untuk yang terakhir lah. Okay, kalau cuma nak pedas lebih, kalau kata nak banyak pedas boleh letak ladi hitam yang banyak lah. Cuma contoh ambil segenggam macam ni pun tak apa. So masukkan. Alright, so macam tu. Alright, so bahan tadi kita blend. Lagi hancur tekan lagi. Okay, alright. Kemudian sambil tu biarlah orang kata melegak. Okay, alright, so ini bahan C kita lah. Tomato, sos tomato kita masukkan 2. Ini plum sauce masukkan 1 mangkuk. Ni kalau kata sekilo masuk dalam 3-4 sudu pun cukup lah. Okay. Kemudian tomato kita. Kemudian yang tadi kita blend kita punya black pepper untuk bagi pedas dan juga kita punya oregano. So boleh gaul lah. Okay, alright. So proses membekatkan kuah pula, kita pakai tepung jagung. Ni terpulang lah, nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Kemudian dengan minyak so campur dulu. Minyak tu paras dia biar lebih sikit daripada ni lah, daripada jagung tadi. Okey, so kemudian pukul pukul sampai betul-betul sebati lah. Jagung tadi
yang kita dah kacau dengan minyak tadi, nampak? Pastikan halu betul-betul So kemudian baru masuk dan kacau lah. Ini satu cara lah untuk memekatkan kuah. Okay, so semua rasa semua dah sebati, dah padu semua. Okay, cuma tadi saya dah masukkan dah black pepper. Tapi kita masukkan lagi pasal dia kurang pedas lah. Kalau kata nak pedas, memang kena tambah black pepper lebih lah. Okay. So lebih kurang macam tu, kita akan gaul lah. So ni last step, lepas tu nanti kita akan boleh makan lah. Alright, so ni lah hasil yang kita dah masak. Tunjuk. Come on. Nampak? So ini kita masak dekat kita punya tepi kita punya rumah je. Ada kebun, ada dapur juga. So yang tu nanti sebahagian tu kita akan bawa pergi tengah hari nanti kat kedai Pak Yop. Okay, alright, Muaz. Jangan lupa subscribe dan like dan share and komen di bawah. Okay, alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kedai Pak Yop. So ni yang saya jamuan saya kata So macam-macam makanan ada, nasi Arab pun ada. So saya punya part saya buat stew lah. So kita akan tunjuk. وفي الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك حتى تبلغ من أبدا اللهم اغفر له وارحمه وعافه